Sekejap. Akmal. Ya, selamat pagi Akmal. Ya juga. Oke, kita akan mulai sebentar lagi ya. Halo Alia, kelas sekarang. Oke. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 Unggul. Hari ini 13 Ogos 2021 hari Jumaat. Waktu matematik kita 8.30 hingga 9.30, 1 jam. Sebelum saya mula, ingin saya ingatkan semua pelajar percubaan 1 SPM, peperiksaan percubaan 1 SPM akan berlangsung mulai 1 September. Maksudnya tak kisahlah sekolah buka atau tidak. Tak kisahlah hari ini, tak kisah sekolah buka atau tidak, peperiksaan percubaan 1 SPM tetap dijalankan. Jadi saya harap semua buat persediaan yang secukupnya untuk peperiksaan ini ya. Setelah sekian lama anda tidak dinilai, tidak ditafsir, tidak ada peperiksaan, mungkin agak sukar untuk semua menjalankan peperiksaan seperti ini. Jadi bahan ataupun kandungan yang termasuk dalam peperiksaan kali ini ya untuk matematik sampailah bab 7 ini. Jadi saya akan cuba siapkan bab 7 dalam 2 minggu ini ya. Dalam 2 minggu ini kita akan cuba siapkan. Lepas kita siapkan, kita akan buat sedikit ulang kaji. Dan saya cuba cari soalan-soalan yang mirip kepada soalan percubaan 1 kali ini. Jadi saya harap semua beri kerjasama lah. Sampai masanya kita masuk Google Meet dan sebagainya. Sebab kita hanya ada 1 jam. Bagi saya 1 jam tu mana cukup kan. Okey, tapi itu masa yang diberikan. Jadi kita gunalah sebaiknya. Okey. Jadi buat persediaan untuk peperiksaan dan soalan telah pun saya hantar untuk buat photostat ataupun result di sekolah. So memang soalan itu sudah kita sediakan lah. Cara pelaksanaan itu akan diumumkan kemudian. Sama ada kalau sekolah buka, datang ke sekolah untuk exam. Kalau sekolah belum buka, mungkin awak dikehendaki datang ke sekolah, ambil soalan, bawa balik, buat. Itu mungkin salah satu lagi cara lah. Banyak sekolah buat macam itu. Banyak sekolah. Ada sekolah dia secara online. Dia hantar kertas soalan dalam Google Classroom. Belajar jawab, hantar balik. Okey. Jadi itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Memang tidak dapat kita elakkan keadaan sebegitu. Jadi perlu kita biasakan lah. Kita perlu biasakan. Dan kita mesti kena ada peperiksaan lah.
Kalau tak ada peperiksaan, macam mana you nak masuk peperiksaan SPM tahun depan bulan 3? Saya pun tidak dapat imaginekan begitu, bagi saya begitu sukar sekali ya. Kalau kita tengok kehadiran kita agak rendah selama ini. Jadi ramai belajar sudah ketinggalan banyak ketinggalan. Okay. Jadi up to bagi saya itu sikap pelajar sendiri itu pun sangat penting lah. Terpulang kepada pelajar lah. Kalau dia rasa dia tak nak, dia perlu bertanggungjawab untuk keputusan dia sendirilah. Ataupun dengan kata lain, itu keputusan anda sendiri ya. You nak taruhkan keputusan anda sendiri dengan ketidakhadiran itu pilihan anda lah. Setiap orang ada pilihan masing-masing. Bahkan orang kata paksa tidak ada, kita kata paksa tiada bahagia kan. Kalau kita paksa tidak bahagialah kan. Orang tak suka kita jangan paksa. Nanti orang bencikan kita. Saya pun tidak mau macam itu. Saya cuba buat apa yang selebihnya, usaha murid itu sendiri pun sangat penting. Okay. So muka surat 105. So hari-hari sebelum ini kita sudah bincang sukatan serakan untuk tata terkumbur kan. Tata terkumbur. Tata terkumbur kita sudah belajar bagaimana mengisi jadual kegerapan, bagaimana mengisi longgokan. Lepas itu kita melukis histogram, kita melukis poligon kegerapan kan. Jadi hari ini kita akan bagi satu lagi lukisan graf iaitu OGIF. Tetapi sebelum kita pergi ke OGIF, kita nak pergi ke ini dulu, iaitu membanting dan mendafsir histogram dan poligon kegerapan. Kita nak banding dan tafsir histogram dan poligon kegerapan. Sekiranya anda diberi graf histogram ataupun graf poligon kegerapan, bagaimana kita nak buat pentafsiran? Bagaimana kita nak tengok bentuk graf dia macam mana ke? Itu ada beberapa kriteria yang perlu anda tengoklah. Okey, yang pertama ialah kita boleh melalui bentuk taburan. Bentuk taburan. Kalau bentuk taburan data adalah simetri, so mungkin awak boleh highlightkan simetri. Simetri dia macam mana? Simetri dia adalah seperti ini. Simetri. Ada nampak ini graf dia? Simetri dia kiri kanan sama, lebih kurang hampir sama. Graf dia tengah-tengah. Macam ini. Naik dan turun. Sangat cantik. Itu ialah berbentuk loceng. Itu ialah simetri. Satu lagi simetri ialah bentuk dia seragam. Macam inilah. Lebih kurang. Naik turun lebih kurang. Mengufut saja. Ataupun kita kata mendatar. Itu ialah seragam. Okey, so simetri. Simetri ada dua, bentuk loceng dan seragam. Bentuk loceng dan seragam. Okey. Kemudian kita ada juga dua jenis histogram. Satu ialah pencong. Histogram pencong. Pencong maksudnya dia sama ada ke kiri atau ke kanan. Ke kanan. Okey. Alright, kita tengok tapi bahasa Inggeris punya graf lebih terang sikit. Okey, kalau pencong ke kanan. Pencong ke kanan maksudnya graf loceng itu dia punya ekor panjang ke kanan. Ini ekor. Ini ekor dia panjang, memanjang ke kanan. Itu ialah pencong ke kanan. Kalau pencong ke kiri, ekor dia memanjang ke kiri. Ini memanjang ke kiri ya, ekor dia. So itu kita namakan pencong ke kiri. So you ingat, kalau pencong ke kanan, ekor dia panjang ke kanan. Kalau pencong ke kiri, ekor dia memanjang ke kiri. Itu dia. Dia bukan lagi di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah simetri itu senang. Itu adalah yang paling senang. Okey. Lepas itu bentuk-bentuk taburan data yang lain adalah bentuk U. Kalau you tengok U macam U lah ini. Tengok bentuk U.
bentuk J macam ni. Okey. Lepas itu bentuk J yang songsang. J yang songsang maksudnya terbalik J lah. Yang ketiga ni terbalik J lah. Ini J yang songsang. Ini nombor 2, nombor 3 ini terbalik ini ya. Bentuk J songsang. Satu lagi bimod. Apa maksud bimod lah? Bimod maksudnya dia ada dua mod ini yang sama. Ini mod yang sama. Mereka ada mod yang sama. Ada dua mod yang sama. Dua mod. Ada dua mod lah dalam data itu. Dalam data itu ada dua mod. Okey. Boleh ya? Okey. So itu sedikit tentang data kita lah. Pencong ke kiri boleh juga guna tangan lah. Jari awak untuk menunjuk dia lah. Kalau okey, tak apa, itu boleh awak tengok lah. Okey. Lepas itu kita pergi muka surat 106. 106 106. Okey. Contoh 5 Contoh 5 ada muka surat 106. Kita pergi laju sikit dah. Okey, selesaikan setiap yang berikut. A. Histogram di bawah menunjukkan jisim bagi pesakit dalam dua Heli, awak kan hari ni you tak dapat? Heli? Heli? You kata awak itu kan tak apalah kalau tak dapat at least you ada maklum saya. Okey. Awak di mana sekarang Okey. Okey alright. Jadi dia kata histogram di bawah menunjukkan jisim bagi pesakit dalam dua kumpulan yang berbeza. Okey, so kalau kita tengok di sini memang ada dua kumpulan histogram. Yang sebelah kiri ini ialah jisim pesakit kumpulan A. Bagi kumpulan A. Lepas itu sebelah kanan ini ialah jisim pesakit bagi kumpulan B ya. Okey. Excuse me. Dan apakah bentuk graf dia? Dia tanya dulu bentuk graf. Dan saya percaya kalau peperiksaan nanti dia ada tanya bentuk graf, itu kemungkinan besar di objektif lah. Dia akan tanya bentuk graf. Nama dia macam mana? Apa nama bentuk graf itu? Kalau dia tanya lah. Nombor 1. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua kumpulan pesakit itu. Jadi kalau kita tengok yang kumpulan A ini. Kumpulan A ini ya. Macam ini kan. Ekor memanjang ke kiri. Betul tak? Jadi apa bentuk ini? Yang pertama ini bentuk dia apa? Kumpulan A ini. Ini bentuk ialah pencong ke mana? Ke kiri. Ya, pencong ke kiri. Tuliskan pencong ke kiri. Okey, so awak tulis di sini nombor 1 kumpulan A ya. Pencong ke kiri. Okey. Kemudian kumpulan B. Kumpulan B kalau kita tengok ini memang graf dia cantik lah, tengah-tengah macam ini kan. Ini ialah bentuk apa? Ya. Bentuk loceng yang simetri. Loceng kemudian dia adalah simetri. Simetri. Kan? Jadi kena ingat nama-nama bentuk yang paling penting 3 saja. Simetri,
ataupun pentok loceng. Lepas itu pencong ke kiri, pencong ke kanan. Ini 3 yang utama. Kalau keluar dalam kertas 2, satu pentok dia akan tanya lah. Kalau macam ni satu markah biasanya. Jangan memandang rendah kepada satu markah. Itulah kadang-kadang satu markah itulah membantu kita untuk tukarkan grade kita. Okey, kumpulan pesakit yang manakah, nombor 2, yang manakah mempunyai serakan jisim yang lebih luas? Berikan sebab anda. Mana satu mempunyai serakan yang lebih luas? Kumpulan A ke kumpulan B ya? Ya, kumpulan B. Okey, tulis serakan jisim kumpulan B. Okey ya, kumpulan B lebih luas. Okey, lebih luas kalau berbanding dengan kumpulan A lah, tapi tak perlulah kita banyak tulis jisim kumpulan B lebih luas, cukup. Okey. Kenapa? Kenapa? Kerana beza jisim beza jisim lebih besar. Beza jisimnya lebih besar. Bagaimana kita tengok serakan besar kecil? Okey. So kita kena tengok beza dia. Nanti saya tunjukkan. Tunjukkan. You salin dulu. Kumpulan B punya serakan lebih luas antara kumpulan A dan kumpulan B. Okey. Jadi saya tunjukkan di sini. Contoh ini paling besar berapa ni? 79.5 kan? Ini Yang paling kecil 59.5. So beza dia tolak 20 saja. Tetapi apabila saya tengok graf sebelah kanan ini yang simetri loceng ini, pentok loceng dia yang paling besar 79.5 tolak dengan yang paling kecil ini 54.5. Jadi dia punya beza 25. You kena ingat beza lebih besar maksudnya serakan dia lebih luas. Dia tersebar luas. Dia tersebar luas. Itu maksud dia. Tengok beza. Paling besar tolak paling kecil. Paling besar tolak paling kecil. Lebih besar beza. Dia punya serakan lebih luas. Itu cara kita tengok lah. Jadi you ingat beberapa keywords ini cukup lah. Kita ingat benda-benda yang penting ini. Bagaimana kita nak tentukan. Ini dia lah. Boleh yang Asrif? Asrif? Ya, cikgu. Okey, bagus. Okey. Takut you orang tertidur, so panggil-panggil nama boleh membangunkan. Okey. Yang kedua, sekiranya salah satu kumpulan perlu mengikuti satu mengurangkan berat badan. Kumpulan yang manakah paling sesuai mengikuti aktiviti itu? Berikan justifikasi anda. Jadi kalau kita tengok sekarang, soalan sekarang ini banyaklah berkaitan dengan berikan justifikasi, berikan sebab. Ini adalah contoh-contoh soalan-soalan kita ataupun pembelajaran kita ini menuju ke arah aras yang lebih tinggi. Okey Pak, sudah. Itulah pembelajaran abad ke-21. Bukan lagi sekadar kira-kira saja, tetapi kita perlu tahu konsep. Mengapa? Apa sebabnya? Itu dia. Okey, jadi kumpulan yang perlu ikut aktiviti senaman untuk mengurangkan. Maksudnya dia obesity lah, dia ada gemuk sikit mungkin. Pesakit, ya ada pelajar sudah jawab saya tadi. Siapa saya tengok ni? Kalau chatting. Akmal, ya betul, kumpulan A. Tahniah. Kumpulan A. Ya, tulis kumpulan A cukuplah. A.
Kalau you nak tulis lepeh lengkap kumpulan A ataupun kumpulan A lah, dia tanya mana satu kumpulan kan yang perlu mengurangkan berat badan kumpulan A. Justifikasi. Kenapa? Kerana Peratusan berat 79.5 kg lebih ramai Ya. dibanding Tambi. ya boleh. Itu boleh. Boleh. Okey. Ataupun kerana lebih ramai pesakit kumpulan A, lebih ramai pesakit kumpulan A ya. Apa dia? I mempunyai jisim yang lebih besar. Ataupun tadi Salehan kata beratusan apa tu, beratusan berat badan kumpulan A lebih tinggi yang boleh sama masuk saja. Asalkan masuk itu ada, itu terpulang kepada cara awak tulis. That's why saya kata kadang-kadang sebab ini lagi senang untuk jawab sebab dia boleh ada berbagai jawapan. Boleh ada berbagai jawapan. Tidak dia terhad kepada satu jawapan. Tapi kalau kiraan mesti satu jawapan. Sebab satu jawapan saja yang betul kan. Kumpulan A kerana lebih ramai pesakit jisim yang lebih besar ataupun jisim yang lebih tinggi. Dia lebih berat lah maksudnya. Kalau kita tengok graf dia, memang yang 70 lebih kilogram kebanyakan di sebelah kanan. Itulah sebabnya graf dia pencong ke kiri. Pencong ke kiri, ekor dia di kiri. Tapi nilai dia menumbuh di kanan. Itu maksud dia. Kalau kita nak mentaksir secara mendalam, meneliti, ini cara dia lah. Tapi kita tak perlulah mentaksir sebegitu. Ini pun sudah cukup lah. Lebih berat ke, lebih tinggi ke, lebih besar ke, semua boleh. Sebab sama masuk bagi saya. Okey? Itu adalah cara kita penting dan mentaksir dua graf. Sama ada dua graf histogram ke, dua graf poligon kegerapan ke, cara dia sama. Nanti kita ada satu contoh yang dua-dua poligon kegerapan. Dua-dua poligon kegerapan. Okey, itu sudah semua. Boleh kita beralih ke muka surat seterusnya? Boleh. Boleh Dah Tini? Halo Tini. Boleh. Okey, bagus. Bukan Halo Tini, tidur balik Oh, hai. Takut balik Okey. Ya, muka surat 107. Sekarang anda diberi dua graf poligon kegerapan. Dua graf poligon kegerapan. Kita pada poligon kegerapan di bawah menunjukkan umur pelanggan yang menonton filem di Dewan M dan N dalam sebuah pawagam pada suatu hari tertentu. Okey, pergi ke pawagam. Sekarang ini kita memang tak boleh pergi lah. Sudah lama tidak pergi Okey, mestilah ramai akan rasa rindu kan, sekarang tak boleh pergi Okey, alright. Jadi itulah kita menghargai apa yang ada sekarang lah. Okey. Ramai kata hari kiamat menghampiri So kita pun tak tahulah. Macam ada simptom macam itu kan, sebab tak habis-habis kita punya COVID-19 ini. Okey. Jadilah kita menghargai apa yang sedang kita alami sekarang. Okey, jadi ada dua pawagam di Dewan M dan N okey. Pada suatu masa tertentu So kalau kita tengok Dewan M. Dewan M ini mungkin saya guna highlighter untuk Dewan M. Umur dia dari 2 hingga umur penonton dia 2 hingga 37. Pencong ke Kanan. Pencong ke kanan. Betul, pencong ke kanan. Ini dia pencong ke kanan untuk Dewan M.
Manakala untuk Dewang M, dia ada apa? Dia adalah Seragam. Ya, seragam, betul. Soalnya kalau kita tengok ni ini seragam lah ataupun simetri ya. Okey. Dia punya umur 12 hingga 37. Tapi kalau Dewang M itu tadi 2 hingga 37. Okey. Itu dua graf yang kita boleh nampak ya. Okey, nombor 1, nyatakan bentuk taburan data. So bentuk taburan data yang pertama Dewang tak nampak. Awak tak nampak. Okey, Dewang M. Dewang M ialah pencong ke kanan. Okey, pencong ke kanan. Dewang N seragam lah. Seragam. Okey, itu jawapan dia. So, awak boleh cuba catatkan jawapan. Saya harap lepas ini apabila saya minta awak ambil gambar hantar itu mesti lengkap semua. Saya rasa pelajar itu tidak hantar kerana dia tak lengkap lah. Dia tidak lengkap. Jadi dia belum lengkap, dia tidak ada benda nak hantar kan. Jadi dia tak hantar. Saya tidak mahu yang hadir tetapi tidak hantar. Hadir itu mesti hantar. Okey. Lagilah yang tidak hadir itu banyak lagi lah cerita dia. Tidak hadir, tidak hantar, tidak ada respon, tidak ada apa-apa. Okey. Lupa apa? Oh. Okey, yang kedua. Dewang yang manakah mempunyai serakan umur yang lebih luas? Berikan sebab anda. Mana satu sebar lebih luas? So kita tengok di sini ya. Lepas kita tengok Dewang M ini yang saya guna highlighter kuning ini, 37 paling besar umur, paling kecil 2 kan. So beza dia 35. Untuk Dewang N ini paling besar 37, paling kecil 12. So beza dia 25. Jadi mana satu sebar luas? Sebar luas maksudnya beza lebih besar. Mana satu beza lebih besar? Dewang N. Ya, Dewang M, Dewang Mami, Dewang M. Ya, Mami ya. Sebab beza dia lebih besar. Awak saling beza dia ini di tepi ini. Ini untuk M, ini untuk N. Supaya awak tahu kenapa kita kata Dewang Mami lebih sebaran dia, serakan dia lebih besar. Itu sebab beza dia lebih besar. Beza lebih besar. Ini beza lebih besar. Lebih besar. Jadi perlu pandai tengok graf lah. Apabila kita diberi 2 graf, buat perbandingan dan sebagainya, kena tahulah buat perbandingan. Kali ini kita, nanti saya beritahu lah, kali ini bahagian B, salah satu soalan daripada bab ini, saya buat cari variance, cari sisihan piawai, cari mean. Nanti masa sampai ke bahagian itu, saya akan tekankan sekali lagi lah. Okey? Untuk kertas 2. Ya, jadi yang kedua kita berikan jawapan. Kita berikan jawapan serakan umur pelanggan ataupun penonton di Dewang M adalah lebih luas. Lebih luas dia punya serakan. Lebih luas. Kenapa? Kerana beza umur untuk Dewang M adalah lebih besar. Okay, lebih besar berbanding Dewang N. Berbanding Dewang N. Dia punya beza adalah lebih
Beza dia adalah lebih besar. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga, pada pendapat anda, dewan yang manakah menayangkan filem kanak-kanak? Mana satu dewan dia tayang filem kanak-kanak? Mami Dewan ke M. Nanas? Ya, Dewan Mami ya, Dewan M. Kenapa awak rasa filem kanak-kanak berada di Dewan M ni? Kenapa leh? Apa sebab dia? Sebab umur Umur, 27 umur. tahun. Ya, kerana yes. Sebab dia punya tengok mula dari 2 tahun sudah ada di situ kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. 2 tahun, 7 tahun ada di itu umur kanak-kanak kan? Kerana umur pelanggan yang lebih muda. Banyak cara kita tulis umur dia lebih muda lah. Umur 2 hingga 7 ada di Dewan M lah. Boleh saja. Asalkan you faham kenapa Dewan M itu menayangkan filem kanak-kanak. Kerana pelanggan ataupun kerana penonton dia terdiri daripada umur yang lebih muda. Iaitu 2 hingga 7 tahun pun ada. 2 hingga 11 tahun lah maksud saya. 12 itu memang ada di Dewan N lah. Maksudnya 2 hingga 7, 2 hingga 10 itu kanak-kanak punya. So kadang-kadang dia tidak susah. Awak fahamkan graf yang diberi itu, awak boleh buat perbandingan dengan baik. Okey, seterusnya. Sorry cikgu, ayat. Ayat apa? Ya, Tak dengar. Priscilla, sekali lagi. ayat saya ada beza sedikit dengan cikgu. Boleh awak bacakan ayat awak? Bacakan. Tapi ini saya ubah saja. Tidak apa, baca saja. Dewan. Betul salah. Dewan M kerana penonton terdiri daripada pelanggan yang lebih muda. Betul lah. Sama maksud. Boleh diterima. Ya, sama maksud. Ya, itu saya kata soalan seperti ini open-ended. Soalan dia open-ended. Open-ended maksudnya dia boleh berbagai lah. Asalkan jawapan dia sama maksud ataupun dalam bulat yang sama maksud itu. So lebih senang lagi jawab soalan yang terbuka macam ini. Kalau dia tertutup macam kira Ming. Ming salah-salah kan? Tapi ini tidak. Ini tidak. Jadi lain kali kalau jumpa soalan seperti ini, berikan justifikasi, berikan sebab, jangan tak jawab. Ikut pemahaman, jawablah. Kadang-kadang jawab itu boleh dapat markah sudah. Okay, alright, so kita sambung masa lalu dengan begitu cepat. Okay, muka surat 108, muka surat 108. Ini adalah nota untuk kita membina OGIF. Membina OGIF. Saya perlu berikan penerangan sikit dah. Dalam bab ini kita ada 3 graf yang perlu kita tahu lukis. Yang pertama ialah histogram. Histogram kita sudah lukis. Yang kedua ialah poligon kegerapan. Kita pun sudah lukis. Dan kedua-dua graf ini adalah kegerapan lawan titik tengah. Sama, kegerapan lawan titik tengah. Histogram macam itu. Poligon kegerapan pun macam itu. Ini lain sikit. Graf yang ketiga ialah OGIF yang kita nak bina pagi ini. OGIF F.
Saya teringat nama Asrif. So S itu keluar. Sorry ya. Ogif. Okey, Ogif ini graf dia bukan lagi kegerapan lawan titik tengah, tapi dia kegerapan longkokkan KL. Kegerapan lawan titik tengah tapi lawan sempadang atas SA. Sempadang atas. Nah, ini boleh buat catatan kecil lah untuk pemahaman sendiri ataupun awak ada cara sendiri untuk ingat lah. So hari itu histogram poligon kegerapan dua-dua kita pakai kegerapan lawan titik tengah, tetapi bagi ini Ogif, graf Ogif kita pakai kegerapan longkokkan lawan kepada sempadang atas. Itu ada sedikit beza. Dan bentuk Ogif adalah bentuk X. Macam ular, nanti awak akan nampak graf kita macam ini. Macam ini. Macam S lah. Okey. Langkah-langkah saya rasa sampai kita bincang nanti kita terus lukis. Tak perlu kita hiraukan langkah ini. Awak boleh baca sendirilah. Kemudian Ogif ini boleh digunakan untuk mencari kuartil. Masih ingat tak? Dulu kita ada belajar julat antara kuartil kan? Iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ada di sini Ogif. Ogif kita boleh cari. Satu lagi kita boleh cari persentil. Persentil maksudnya peratusan. Peratus. Kalau dia kata persentil 78, maksudnya 78%. 78%. Okey. Itu nanti kita akan bincang semasa kita jumpa dengan soalan. Dan di sini ada dua, iaitu satu ialah kuartil. Inilah kuartil kita boleh cari ya, Q1, kuartil pertama. Kuartil pertama juga dinamakan kuartil atas. Okey. Lepas itu kita boleh cari median, median tengah-tengah lah. Okey. Kemudian kita boleh cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga juga dinamakan kuartil ketiga dinamakan kuartil atas. Kuartil pertama tadi kuartil bawah. Kuartil bawah. Kuartil bawah, kuartil atas. Kuartil atas, kuartil ketiga. Kuartil bawah, kuartil pertama. Q1, Q3 daripada Ogif. Kemudian persentil ialah beratus lah. Sebab kita bahagikan data kita kepada 100 bahagian. So 100%. Itu nanti masa jumpa kita akan. Dulu tidak ada persentil. Dulu punya silibus tidak ada persentil. Kali ini dia masukkan persentil. Ini perlu ambil perhatian lah. Kalau ada macam ini maksudnya mungkin akan diuji dalam peperiksaan. Memang bab ini ataupun tajuk ini memang saya rasa mesti ada soalan dalam SPM nantilah. Mesti ada. Mesti ada. Okey. Dah? Boleh Okey, itu hanya penerangan nota saja. Okey, sekarang kita pergi ke contoh 6A. Semua keluarkan graf, keluarkan pembaris panjang, pensel, sediakan pemadam. Okey, kita akan cuba melukis graf. Tapi sebelum kita lukis graf, dia mestilah mengisi jadual dulu, jadual kegerapan longgokan. So, bahagian A ini anda telah diberikan satu jadual seperti ini. Jisim dalam gram 100 hingga 199 gram sampailah 699 gram. Itu beratlah jisim. Bilangan. Bilangan mangga maksudnya bilangan ini bermaksud apa? Bilangan ini bermaksud kegerapan. Okey, kegerapan. Bilangan maksudnya kegerapan. Okey, kita isi ke dalam jadual di bawah. Jadi apa yang dia beri itu kita cuba pindahkan ke dalam jadual baru. Okey, so jisim samalah 100 hingga 199, 200 hingga 299, 300 hingga 399, 400 hingga 499, 500 hingga 599, 600 hingga 699. Betul kan? Ya betul. Mungkin awak tanya, cikgu kenapa kurang satu jangan risau. Sebab saya tidak ada ruangkan satu dari mula. Ini saya tak mula dengan kosong lah. Tidak apa. Kalau tak mula kosong, kita biarkan ini kosong saja. Tak apa. Okey, kegerapan 5, 6, 4, 2, 1. Okey, saling saja. Okey, sekarang sampai masanya kita perlu tahu bagaimana mengisi sempadang atas. Sempadang atas ialah ambil yang atas ini kemudian tambah dengan perpuluhan 5. So 199.5
299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5. Kadang-kadang kita rasa ya ini senang saja, tapi masih ada calon atau pelajar yang salah masa dalam SPM kerana cuai. Jadi kena tulis betul-betul. Salah satu pun sudah tak ada markah sebab dia dalam satu lajur ini satu markah. Satu markah, satu lajur ini satu markah. Jadi kalau antara itu ada satu itu salah, sepatutnya 499.5 tulis 495.5 contoh. Satu ini saja salah, yang lain semua betul. Masih tak ada markah, satu salah sudah tak ada lagi markah. Jadi kena isi dengan hati-hatilah, maksudnya jangan cuai ya. Okey. Kalau kita tengok nak lukis ogif, dia mesti kena ada sembadang atas dan juga satu lagi kegerapan longgokan. Kalau hari itu kita buat histogram, kita buat poligon kegerapan, tidak perlu ada dua ini. Kita perlukan kegerapan, kita perlukan titik tengah. Kalau kita tengok di sini, kita tak perlu titik tengah. Itu beza dia antara graf itu. Perlu tahu bezakan. Okey, so kegerapan longgokan, kita mula dengan yang sama. Yang pertama itu kegerapan itu 2, dia sekarang 2. Dia datang daripada kegerapan, itulah dia dipanggil kegerapan. Kemudian longgok. Longgok itu maksudnya dia bertambah banyak. Itu masuk longgokkan. Okey Helena, longgokkan. Okey Tuiji. Tuiji 越来越多. Kegerapan longgokkan. Okey, so 2 sama. Lepas 2 itu dia tambah 5. Tambah 5. 2 tambah 5, 7. Longkok bertambah banyak, so dia tambah. Okey, 7 tambah 6, tambah yang seterusnya 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 2, 19. Tambah 1, 20. So jumlah keseluruhan 20. Okey, 20. Boleh inilah jadual yang perlu tahu isi. Biasanya jadual seperti ini ada banyak markah juga, 3 atau 4 markah. Padahal dia adalah jadual yang mudah sahaja. Okey? Mudah sahaja. Okey Jadi kita lukis ogif lah. Kita terus lukis sekarang keluarkan sehelai graf yang saya sudah kepada anda dalam dalam edaran saya sudah masukkan kertas graf sekaligus. Okey, ini dia kertas graf kita. Sekarang saya kena kecilkan skrin saya untuk lukis supaya anda boleh nampak dengan lebih jelas. Okey. Okey, so ini graf anda. So kita buat pasi dulu. Okey, pasi X dia. Okey pasi S. Okey, kita jarak satu pasi S ini. Pasi X. Okey, guna pembaris panjang lah. Kenapa saya kata guna pembaris panjang? Apabila pembaris macam saya tidak cukup panjang ini, saya sambung 2 kali. Tengok kawasan ini. Dia sudah tabel. Kalau boleh kita elakkan. Kalau you tanya saya macam itu cikgu, bolehkah? Boleh ada potong markah kah? Saya hanya boleh nasihatkan lebih baik kita guna pembaris panjang. Okey lepas itu paksi Y naik atas. Okey, kita lukis naik atas. Ini tak ada kertas untuk itu, susah sikit. Okey. Okey alright. So naik atas. Saya rasa ini kena naik atas Okay, naik sampai habis kalau boleh. Tak perlu buat banyak kali kerja nanti Okey. Jadi ini ialah apa kita isi? Kegerapan longgokan. Tadi ini contoh apa? Contoh 6A kan? Tuliskan kalau boleh muka surat 109. Jadi apabila awak cari nanti tahu di mana. Jangan kata saya ingatlah, saya tahu. Tapi apabila suruh cari tak tahu di mana. Okey, ini kegerapan longgokan dari hari ini 13 Ogos 2021. Okey, hari yang bersejarah lah.
Okey. Lepas itu ini tadi habiskan. Okey, ini yang bawah ini ialah sembadang atas. So ini kosong lah. So untuk paksi Y dia sampai 20 tadi kan, longgok itu sampai 20 dan skala dia kata gunakan 2. So kita guna 2, 4. Ini ya satu betak besar ni 2, 4, 6 sampai 20, 10, 12. Ada 5 saat. Okay, naik 14, 16, 18, 20. Okey. Sampai 20. Okey. Lepas itu yang bawah ini sembadang atas, kita tengok balik jadual kita tadi. Mula dengan 199.5, 299.5, 399.5, 499.5. Okey, 599.5 sehingga 699.5. 699.5. Dan kita sekarang sudah boleh mula blok titik kita. Okey, yang pertama longgok, kita tengok longgokkan kekerapan longgokkan mula dengan 2. Cikgu. Ya. Lepas 8, 10 cikgu. Oh ya. 2, 4, 6, 8. Okey, sorry, 10. 12, 14, 16, okay, thank you, 18, 20. So awak guna pemadam lain kali kalau awak salah guna pemadam jangan potong saya macam saya ini. Jangan potong seperti saya ini ya. Siapa seorang sudah left saya tengok Mana dia? Okay, Akmal, Elia, Ashley, Asrif, Heli, Helen, Aiman, Salehan, Esam, Sila. Tadi ada Elizabeth kah? Tak ada pun. Siapa yang Alif. left? Oh, Alif Hakimin. Mungkin line dia tak bagus Tak tahulah apa. Okey so itu kekerapan lombokan kita. Okey, 2. Okey, lepas 2 ialah 7. So blokkan betul-betul 7 ialah tengah-tengah 6 dengan 8 Okey, so kalau mata tak baik, gunalah pembaris lah. Guna pembaris macam ini. 7. Oh, sini 7. Jangan silap tanda. Tanda itu mesti tepat. Mesti tepat. TEPAT, tepat. Okey, lepas itu 13. 10, 12. Okey, 13. Lepas 13, 17. Dia memang semakin naik sebab dia macam bentuk ular kan, X. 17. Okey, 17. Lepas itu 19. Akhir sekali 20 sampai sini. Sampai sini Okey, sekarang saya kecilkan lagi supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Okey. Bagaimana kita menyambungkan titik-titik yang kita blok ini Wow. Okey. Okey. So kalau kita tengok kalau kita mula dari sini tengok kita mula, ini guna freehand Freehand maksudnya tak boleh guna pembaris tak boleh guna pembaris. Okey, kita sambung. Dia memang lengkong. Dia memang suatu lengkong lengkong. Macam S ini dia. Okey. Tapi adakah awak nampak graf kita macam terabungkan. Itulah kata kenapa jadual kita ada satu baris yang kosong di bawah. Sebenarnya kita kena mula dari kosong di atas. Tapi kalau tidak mula dari kosong pun tidak apa. Kita sambung balik. Kita sambungkan. Sambungkan ke kosong. Dan kita kena tulis, kita perlu tandakan. Kosong ini kena tanda, kena blok. Kalau tidak tak blok, itu salah. Akan dipotong markah. Dan sini ialah 99.5. Ini kena tahu tulis sendiri. Tuliskan sendiri 99.5. Saya kecilkan ni lagi. Okey. Ini graf dia. Graf masian X Okey
Kegerapan longkokkan lawan sembadang atas. Sembadang atas ini ya, sembadang atas. Macam X lah graf kita. Okey, lengkon lengkon maksudnya freehand Tapi poligon kegerapan dengan histogram kita pakai pembaris. Ini pakai tangan. Kecuali pasti X pasti Y memang guna pembaris lah. Okey, naik lagi saya. Ini dia. Macam satu X Boleh itu graf yang perlu anda lukis pada pagi ini. Yang perlu anda lukis pada atas tak nampak sekarang. Sekarang ni. So awak kena tengok you punya jadual, rujuk jadual untuk blok titik itu. Dia memang semakin bertambah. Itulah kita kata longgokkan, longgok itu bertambah banyak, bertambah banyak. Okey. Kalau sudah, kita pergi ke satu lagi contoh. Kita ada 10 minit lagi. Kita sebut contoh B Kita buat satu lagi contoh B. Lepas itu kita boleh berhenti Berhenti. Okey, contoh B. Ini bawah tadi Okey, kita cuba isikan. Sekarang saya besar. Cikgu tengok yang tadi. Tadi apa? Graf kah? Graf kah? Yang 2 saat saja. Ya, 2 saat. Tak ada masalah. Saya besarkan sikit untuk awak. Ini Okey, lepas itu naik atas saya tarik ke atas. 0, 2, 7, 13 naik 17, 19, 20. Ini dia. Macam mana cikgu cari sumberan atas tu tadi? Tambah perpuluhan 5, tambah 0,5. Tambah 0,5. Setiap nilai atas itu, hak atas itu tambah 0,5. Saya tunjuk sekali lagi mana. Okey. Ya, ini Ini saya tunjuk sekali lagi. Ya. Jadi ini sembadang atas itu datang daripada sini. Hak atas. Setiap ini ada hak bawah, hak atas. Hak bawah 100, hak atas 199. So hak atas itu tambah 0,5. Tambah 0,5. Tambah 0,5. Okey, so 199,5, 299,5 sampailah 699,5. Sama dengan B lah. Okay. Ya, sama. B pun sama. Okey, sekarang kita pergi B ini untuk umur tahun lawan dengan bilangan pengguna. Bilangan pengguna. Okey, jadi kita cuba isikan umur tahun itu memang sama 13 hingga 15, 16 hingga 18 memang daripada jadual di atas itulah, jadual atas kita ambil saja. Tapi kena isi dengan betul lah, jangan salah, jangan cuai Okey, 19 hingga 21, 22 hingga 24, 25 hingga 27, 28 hingga 30. Sekali lagi dia memang ada satu lebih sebab saya bukan mula dari kosong. Kegerapan. So tak apa. Boleh saja. So kegerapan 8, 10, 12, 9, 6, 2. Sembadang atas. Pakai ini 15 kan? 15,5.
18,5, 21,5 guna ini ya. 24,5, 27,5, 30,5. Longkokkan, longkok bertambah. Okey, mula dengan yang sama 8. 8 tambah 10, 18. 18. Ya, lepas 18 30. tambah 12, 30, betul. Seterusnya, 39. ya 39. Lagi 45. 45, 51. tambah 2. Oh. 47. 40. Ya, 47. Okey. Ya, 47. So itulah kita dapat kegerapan longkokan. Okey, keluarkan sehelai kertas graf lagi. Awak cuba lukis. Saya bagi awak 2 minit. Lepas itu kita semak jawapan bersama-sama. Tapi ini jadual dia. Saya bagi awak 2 minit. Awak lukis sekarang. Lukis sekarang. Okay, lukis kita lukis. Saya pun lukis sama-sama kita lukis Keluarkan sehelai graf. Okey, lepas itu lukis. Okey, pasti X. Semua lukis semua lukis, pasti X. Okey, spasi Y. Okey, spasi Y. So, spasi Y ialah kegerapan longkokkan. Ini contoh 6B muka surat 109. Okey. Longkokkan kita sampai 47. Dia gunakan skala salah saya di sini Saya tidak ubah. Sepatutnya 5 5. So 0, 5, 10. Okey, 15. Saya lupa tukar Saya salah ambil dari jawapan daripada soalan A, copy paste 20 sampai ke 50 lah. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Memang cukup kan? Memang cukup. Ya, 50. Ini. Okey, lepas itu yang bawah kita mula dengan sembarang atas 15,5, 18,5, 21,5, 24,5, 27,5, 30,5. Dan kita tahu memang dia kena ada satu yang di depan kan, itu 12,5. Tulis dululah. Dia memang beza 3 kan, beza 3. Ini sembarang atas. Okey, tulisan mesti kemas Okey, so kita sudah boleh mula blot. Kosong sudah blot. Okey, lepas tu 8. Longkokkan dia 8. So ini kena pandai baca 5, 6, 7, 8 di sini. 2 petak kecil, 1 unit. 2 petak kecil, 1 unit Okey. Okey, lepas 8 ialah 18. Okey, 18.
Lepas 18 ialah 30, 30 senang. Okey, 30. Lepas 30 ialah 39. 39 di bawah 40. Okey. Lepas 39 ialah 45. Lepas itu 47. Okey. So anda sudah boleh mula sambungkan graf. Habislah graf kita. Boleh ya Helen? Helen 可以吗 Helen? 可以，老师。 Okey, so ini dia. Pastikan gunakan kita guna apa ini? Kita guna freehand asalkan tidak terlalu teruk, bentuk graf itu tidak lari terlalu, itu memang kita terima. Ini ya, saya tarik ke bawah. Okey, untuk awak tengok keseluruhan ini. Okey. Naik lagi. Okey, naik lagi. Ini dia. Sampai 47. Jadi kalau saya tengok soalan sekarang ini ya, dia tidak macam dulu 50, 40, 100 dia nilai tepat-tepat. Sekarang ini ya, alang-alang 47 pun boleh. Dia memang ada sedikit ubah sudahlah. Dulu kalau silibus lama memang 40, 50, 80, 100. Dia nilai-nilai yang lebih cantik lah. Maksudnya nombor pula yang lebih cantik. Tapi sekarang ini 47 alang-alang boleh juga. Okey. Jadi itu cara kita melukis OGIF. Membina graf OGIF ini kita nama graf OGIF, OGIF. Jadi pagi telah bincang bagaimana mentafsir, membanding dan mentafsir dua histogram atau dua poligon kegerapan, iaitu kita tengok dia pencong ke kiri ke pencong ke kanan ke simetri ke seragam, berikan sebab. Kemudian yang kedua kita bina OGIF. Apabila membina OGIF kita mesti melengkapkan jadual kegerapan longkokan. Ingat, bukan jadual kegerapan tetapi jadual kegerapan longkokan. Sebab kita punya OGIF pakai longkokan lawan sembadang atas. Jadi awak kena tahu cari dua benda ini ya. Sembadang atas kena tahu cari, longkokan kena tahu cari. Jadi bagi ini awak ambil gambar muka surat 107 106, 107 Okey, saya ulang, saya tulis di sini ya, muka surat 106, 107, lepas itu 109. Kemudian graf dua helai. Kita ada dua kan? So satu orang murid 5 gambar. Satu orang murid 5 gambar bagi ini. So saya rasa masa pun sudah cukup. Anda ambil gambar sekarang juga. Ambil terus hantar, selesai kan? Jangan tangguh. Jadi kita jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan. Jadi ingat Selasa minggu depan malam itu kita masih ada kelas tuition untuk pelajar yang terlibat. Kelas tuition saya ini terbuka kepada sesiapa yang berminat. Sesiapa yang berminat. You kalau nak ikut, maklumkan saya sahaja. And then awak boleh join. Kita ada satu grup khas. Grup khas di Telegram. Okey, so saya rasa cikgu rasa itu saja untuk pagi ini dan saya ucapkan cikgu ucapkan terima kasih kepada kehadiran anda pada pagi ini. So kita jumpa lagi pada hari Selasa minggu hadapan. Sekian, terima kasih ya. Thank you. Terima kasih cikgu.